menonton di TV1 dan juga saluran berita RTM. Dan seperti biasa, selamat pagi Malaysia. Setiap hari ke udara di kaca TV anda. Malah anda juga boleh menonton di RTM Klik, di saluran Facebook juga boleh, di YouTube juga boleh. Dan hari ini dihiasi dengan saya, Ridwan Mustafa dan juga Zaliha. Oh, saya suka guna perkataan hiasi. Ya, kita hias pagi kita. Dan kita juga ingin pastinya memberikan begitu banyak manfaat dan juga maklumat yang berinformatif untuk anda dalam Sabtu Pagi Malaysia sehingga pukul 10 pagi ini. Di mana juga anda berada seperti Ridwan katakan tadi, sekiranya ada talian internet anda boleh menonton Selamat Pagi Malaysia. Terutamanya rakan-rakan kita di luar negara yang merindui apa yang berlaku di negara kita. Apapun kita kongsikan juga apa antara tajuk-tajuk yang menarik rakan-rakan media kita. Ini juga satu persoalan yang juga dibangkitkan sebaik saja keputusan SPM diumumkan baru-baru ini. Ya, ini adalah berkaitan dengan isu pelajar tidak ambil SPM tahun lalu. Ini bukan isu baru, kata Menteri kita. Malah isu ini perlu diperhalusi kerana apa? Ia melibatkan masa depan remaja kita. Malah bukan setakat itu sahaja. Isu ini dipanjangkan lagi. Selepas mengambil keputusan SPM, pelajar lepasan SPM ini tidak minat untuk menyambung pelajar ke peringkat pengajian tinggi, juga antara isu yang dibangkitkan apabila kita melihat isu ini secara keseluruhan. Ini adalah kata-kata daripada Menteri kita yang mana untuk kita kongsikan selepas ini dan ambil tindakan intervensi bagaimana kita hendak memastikan bahawa kehadiran ini pada masa akan datang dapat diatasi. Maksudnya isu kehadiran ini dapat diatasi. Dan ini adalah masalah lama sebenarnya, cuma kali ini kita jadikan ia sebagai satu langkah untuk pastikan calon-calon ini hadir dan mengambil peperiksaan itu. Itu kata Menteri kita. Ini berkaitan dengan isu pelajar SPM yang tidak hadir ketika peperiksaan SPM. Ada faktor penolak dan juga faktor penarik apa yang menyebabkan mereka tidak mahu mengambil, ada juga yang menyebabkan mengapa mereka tidak mahu mengambil peperiksaan tersebut, dan kita harapkan dapat diperhalusi supaya ini sebenarnya untuk memantapkan lagi kestabilan masa hadapan pada pelajar kita. Kita tunggukan apa antara penemuannya nanti. Juga berkait dengan kebajikan para pelajar bila mana kos allowance sara hidup untuk pelajar tajaan JPA, kenaikan kadar bukti kerajaan komited untuk meringankan beban mahasiswa bila mana ia ditingkatkan kepada RM100 sebulan, manakala ESH untuk pelajar tajaan luar negara naik 15% mulai 7 November tahun lalu. Dan juga ia bagaimanapun tidak melibatkan pelajar ijazah pertama di United Kingdom. Dan kita harap inilah berita satu pengumuman kepada pelajar kita yang boleh meringankan mereka ketika melalui fasa pembelajaran di IPTA dan juga di IPTS. Tapi kan Ridwan, banyak sebenarnya avenue ataupun platform yang para pelajar kita boleh gunakan untuk mendapatkan wang saraan kerja part time, kerja online. Sebenarnya banyak ruang lain juga untuk dengan kemudahan teknologi sekarang ada ruang sebenarnya. Lebih mudah. Saya kira pada zaman kita dahulu pekerjaan yang kita buat untuk mendapatkan duit, pekerjaan lebih dilakukan secara fizikal. Restoran makanan segera ataupun pergi kedai photostat. Jadi tutor. Tetapi sekarang pekerjaan boleh dilakukan dengan kehadiran internet, dengan keberadaan internet itu boleh dilakukan gig ekonomi dan sebagainya. Ia lebih memudahkan pelajar untuk menambah pendapatan untuk menampung kehidupan mereka di kolej dan juga universiti. Jadi banyak ruang dan peluang perlu kita ambil. Bukan sahaja tajaan GPA, malah kalau kita berani, kita kehadapan sedikit untuk belajar dengan lebih, boleh kata lebih cemerlang, kita boleh apply beasiswa syarikat korporat yang lain. Ada banyak ruang dan begitu banyak peluang di negara kita. Bercakap tentang kos hidup juga inisiatif yang juga saranan yang diberikan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos hidup di Kelantan yang berharap peniaga tidak membuat penjualan gula secara bersyarat dengan menaikkan harga barangan sempena Hari Raya Aidilfitri ini. Kita tahu musim perayaan akan tiba sekali lagi, dan gula merupakan satu lagi bahan yang sering digunakan dalam penjualan dan juga isi rumah, dan kita harapkan tidak berlaku gangguan dan juga terkesan kepada para pengguna nanti. Dan isu gula ni kalau kita perasan, setiap kali musim perayaan akan ada isu gula. Sebab ada peniaga menyorok gula untuk mendapat keuntungan berlebihan. Bukan sahaja gula, malah barang-barangan lain seperti minyak dan sebagainya juga terlibat apabila hadirnya musim perayaan ini. Betul. Jadi berita-berita sebegini menjadi tanggungjawab kami untuk memberi peringatan kepada anda peniaga-peniaga supaya tidak menyorok makanan bekalan sebegini untuk dijadikan satu
bahan untuk mendapat keuntungan yang lebih. Kerana bahan ini telah pun dikawal oleh Kementerian Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan juga Kos Hidup. Jadi perlu kita ikut syarat dan juga undang-undang. Itu peringatan yang kami berikan kepada anda. Baik, banyak berita baik yang kami kongsikan dengan anda sebentar lagi, tapi teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Kita kembali selepas ini. Ada 3 aspek yang saya ingin utarakan di sini, iaitu pertama berkaitan dengan perpaduan. Kita semua rakyat Malaysia seharusnya menjadikan nilai perpaduan ini sebagai satu aset kita, aset negara kita yang utama sekali demi masa hadapan. Yang keduanya ialah kita harus kurangkan perbezaan di antara sesama kita sebagai rakyat Malaysia yang kita cintai ini. Kurangkan perbezaan, di antara setiap kaum dan setiap bangsa dan setiap agama. Dan yang ketiga, seperti pepatah Inggeris, unity begins at home, ataupun perpaduan bermula daripada rumah ini. Guna mentol jimat tenaga untuk lebih jimat. Satu lagi idea bernas untuk anda. 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet (VoIP). Seramai 86.3% individu memuat turun perisian atau aplikasi di internet. Saksikan Selamat Pagi Malaysia dan pelancaran Salam Baitullah 2023 bersama saya Munawar Azmi dan juga bersama saya Raja Sufia Raja Arif pada hari Jumaat 16 Jun 2023 bermula jam 8 pagi langsung dari Hotel Roy Chulan, Kuala Lumpur. Saksikannya di saluran Berita RTM Dan juga di saluran TV1 Penyucian Jiwa Kemuncak Ibadah. Bini kau tu hak aku. Aku bercinta dengan dia bertahun. Nak serang dia nak kahwin dengan kau. Sebab dia kata awak garang, tu marah-marah. Kalau apa-apa jadi dengan Su, abang jaga Aisyah, abang. Oh, ya. Ayah ada Aisyah. Aisyah. Tak apa lain kali, nanti datang lagi ya. Wah, terus bersama kami di studio antara yang terlibat
dalam telemovie Ayahku Adiwira. Terima kasih Wan Faiz Wan Mazlin bukan penerbit untuk produksi ini dan juga Muhammad Zadi Mahmud. Ucup Cecupat, terima kasih kerana bersama kami pagi ini. Awal-awal kita dah cari tisu dah. Ini sebenarnya bukan pertama kali Ucup bawa watak yang sedih. Ya. Apa yang menyebabkan Ucup tertarik untuk membawa watak ini? Saya sebelum ni kan saya bawa tu komedi je. Ya, betul. Lepas tu bila tiba-tiba producer dengan director, lepas tu ATM pula bagi offer kat saya, apa salahnya saya mencuba lagi advance punya. Untuk bawa karakter ni kan. Saya okeylah, saya ambil watak ni lah. Untuk Wan Faiz, plot asas sebab kita tahu Hari Bapa akan disambut pada hujung minggu ini. Bagaimana jalan cerita itu digarap supaya ia lebih dekat dengan penonton? Cerita ini saya rasa nak dekatkan penonton tu sebab dia mengisahkan seorang bapa untuk membela seorang anak daripada kecil dengan ayah dia yang ada penyakit motor sindrom, tapi dia mampu nak bawa anak dia tu untuk menjadi orang yang berguna untuk masa depan anak dia nanti. Itu supaya bagi masyarakat yang dekat tu untuk nak tengoklah. Selama ni kita tengok ibu je yang buat cerita. Ni kita bagi bapa pula buat cerita untuk anak macam tu. Sebab nampak lain lah. Satu sebab kita buat cerita ni pasal kisah pengorbanan seorang ayah. Mana selama ni orang tengok alah ayah tak ada benda lah apa. Tapi sekarang ni bila kita tengok, kita tahu macam ni. Walaupun ayah dia bukannya normal ataupun ni, tapi ayah dia orang kurang upaya. Tapi dia boleh didik anak tu daripada kecil sampai ke besar sampai dia berjaya. Mungkin persepsi masyarakat ayah ni sebab ibu ialah perempuan, kita boleh mengeluarkan ekspresi nak nangis macam ayah ni kadang-kadang dia kena kontrol macho sepanjang masa untuk menunjukkan kekuatan kepada anak. Dapat pula ayah OKU. Bila tengok skrip, apa yang Ucup fikirkan membawa penghayatan watak tersebut? Saya masa dapat skrip tu saya terpaksa study lah. Saya kata, ini memang hardcore cerita ni. Memang touching cerita ni. Jadi saya study lah untuk bawa karakter tu. Dan sambil bila baca skrip tu, menusuklah. Sebab satu, pasal seorang ayah ni, dia yang tak berapa okey. Lepas tu, dia boleh didik anak tu dalam suasana dia tak tentu arah dengan keadaan takut. Kerana sekeliling sebab dia autism. Dia Asperger. Dia tak yakin dengan diri dia. Okay. Jadi, kebetulan dia cerita tu, ini dia pula meninggal. Macam mana dia nak didik tu? Daripada situ kita akan tahulah macam mana pengorbanan seorang ayah tu. Faiz, sejauh mana para pelakon ini diberi kebebasan untuk interpretasi watak masing-masing? Ataupun mereka refer balik kepada director? Sejauh mana mereka itu diberi kebebasan untuk menilai ataupun membawakan watak itu mengikut pemahaman mereka? Sejauh mana pelakon-pelakon ni, orang kata, tak lama mana pun. Sekejap je diorang dah boleh tangkap dah karakter masing-masing. Macam Ucup, Abang Ucup. Dia study sikit je, dia dah boleh nampak dah apa aku kena buat lepas ni. Ucup legend. Legend. Dia tahu apa dia nak kena. Karakter, jangan tak panggil. Karakter sebagai seorang autism ni macam mana? Dia dah boleh bawa. Macam selain tu, Hamidah Wahab. Dia dah tahu macam mana nak jadi mak. Dia memang pro. Kalau bab-bab berlakon jadi sebagai ibu ni. Wan Nur Azli kita ada lagi. Kita ada siapa lagi? Mak Over. Suami kepada Wan Nur Azlin. Masing-masing dah tahu dah watak masing-masing. Cepat je orang tangkap. Line up A-lister semua. Kita ada Adam Shah lagi. Adam Shah. Bobby Kiran. Pelakon Teja, Wawa. Betul. Ramai dalam tu lah. Harapan Faiz dan juga Ucup, bagaimana selepas menonton ini mereka yang menyaksikan produksi ini dapat cuba memahami keadaan autism dan juga spektrum-spektrum yang ada dalam condition tersebut, dan supaya lebih menghargai ataupun lebih bertanya lagi kepada ayah-ayah sekiranya mereka mempunyai cabaran dalam membesarkan keluarga, sekiranya mereka melakukannya seorang diri. Engkau pas aku pula. Tak apalah. Okey. In character lagi. Abang yang autism. Abang yang jawab. Dia macam ni lah. Senang cakap, ayah ni sebenarnya dia adalah superhero kita sebenarnya. Ya. Dia Adiwira sebenarnya. Betul. Sebab apa-apa pun, ayah nak ni. Itu satu kata orang yang kita kena fikirlah. Yang sama ni kita, ayah tak ada benda lah ni. Tapi sebenarnya ayah kita sebenarnya adalah Adiwira. Walaupun dia tak sempurna, tapi dia lah Adiwira sebenarnya. Bukannya macam yang Adiwira tu Superman. Tak. Kita apa-apa pun kita akan cari ayah. Ayah nak ni, tapi
orang kata tengah ada, kita sayanglah dia, ayah kita ni. Dah tak ada besok. Ada Wira di rumah kita sebenarnya. Bagi mereka yang ada lagi ayah di rumah mereka, pengalaman sepanjang penggambarannya mungkin Faiz boleh kongsikan dengan para penonton. Pengalaman. Dah lama sebenarnya syuting ni kan? Dah lama dah. Pengalaman bagi saya masa kita penggambaran tu banyak kita ada apa orang kata? Macam mana nak cakap? Dia ada halangan sikit. Ada halangan apa kita semua. Kena ikut apa? SOP. Time tu kita berlakon penggambaran dalam waktu COVID. Lepas PKP. Banyak syarat-syarat. Betul, banyak syarat-syarat ni. Tapi alhamdulillah walaupun ada masalah kita dapat selesaikan dengan baik. Pelakon-pelakon pun dapat bagi kerjasama dengan baik dengan komitmen orang kampung. Pengarah pun dapat arahkan dengan baik. Semua beri kerjasama yang baik. Masa tu so kita dapat selesaikan dengan baiklah masa tu. Walaupun cuaca kata orang masa tu very hot kan. Tapi kita dapat selesaikanlah. Yalah kita buat dekat area kampung, dekat Pendang, Kedah. Kita buat di Kedah. Jadi suasana orang boleh fahamlah macam mana panas kat sana kan. Tapi alhamdulillah kita dapat habiskan pun dengan waktu yang ditetapkan. Bila bekerjasama dengan pelakon-pelakon senarai A ni kalau boleh kita katakan ya, pengalaman apa yang Ucup paling berharga sekali bawa pulang selepas produksi ini? Walaupun syuting dah lama tapi interaksi dengan para pelakon-pelakon yang hebat ni kan, apa yang Ucup bawa pulang? Pelakon-pelakon lain bagi komitmen memang kelas A lah. Tak ada macam nak tunjuk ni ke apa, tak ada. Dengan pengarah kita pun Bronco, dia pun bagi idea. Okey, kalau apa kurang. Kadang-kadang saya pun lari watak saya. Tengah-tengah tiba-tiba, Cop, dah lari tu. Saya balik back to track balik. Dia kira dia kontrol balik lah. Sebab biarlah kita, kalau dah terlampau ni sangat pun kadang lupa pula kereta kita. Kan? Agak spesifik sebenarnya Asperger syndrome ini. Dan banyak lagi sebenarnya pendidikan yang perlu diberikan kepada masyarakat untuk memahami, terutama sekali sekiranya ada rakan-rakan ataupun keluarga mereka yang mengalami situasi seperti ini. Apakah ada sumber rujukan sebenarnya di sebalik produksi ini? Apakah memang mengenali seorang yang ada situasi tersebut? So far kita tak ada. Kita gunakan idea tersendiri. Okay. Kita nak cipta kreativiti sendiri. Macam saya cakap tadi, sebelum ni kita tengok semua cerita mengenai ibu. Tapi sekarang kita guna kreativiti mengenai seorang bapa pula. Pergumulan seorang bapa menjaga anak dia dengan bapa dia ada sakit, OKU, autism semua tu. Itu kita tak ada ambil sumber mana-mana. Dia macam autism ni satu, bukan autism lah, Asperger ni, saya mengkajilah. Di tempat dia tanya macam mana mereka yang kena Asperger ni. Dia orang beritahu lah macam ni. Dan saya buat. Saya buat kata, okey, macam ni ke? Macam tu. Jadi, okey, inilah kereta yang aku bawa nanti. Untuk Asperger syndrome ni. Kekuatan skrip Faiz rasa macam mana? Dan bila pelakon bawakan watak-watak mereka, tapi secara asasnya bagaimana Faiz lihat kekuatan skrip itu sendiri untuk membawa produksi ini? Kekuatan skrip ni yang saya nampak, apa nak cakap bang? Kekuatan skrip ni memang kuat skrip. Memang kuat sangat sampai orang kata kalau tengok cerita ni orang kata boleh keluarkan air mata lah orang kata. Tipulah kalau tak nangis orang kata, standby je tisu. Sebab saya masa dapat skrip tu pun saya macam, alamak. Ini cerita memang touching punya cerita ni. Tu kuat dia kat situ je orang kata. Dia tak ada lawak-lawak ke apa, dia mainkan perasaan. Lain daripada yang lain lah. Ada kisah cerita ayah-ayah lain tapi ini lain daripada yang lain. Ya. Selalu kita tengok ayah sempurna je kan. Kali ni, wah ayah dia ni ada condition macam ni, macam mana pula dia boleh handle. Orang tak terfikir macam, biasa macam ni, gagal lah. Hidup dia gagal lah. Tapi dia boleh bawa macam tu sampai anak dia besar. Berjaya pula tu. Menjadi seorang peguam. Wow, okey. Tanpa bercerita terlalu panjang, plot asas sebenarnya ayah Kuat Adivira ni bagaimana sebenarnya Faiz? Kita tahu Ucup membawa watak ayah OKU tersebut, tapi secara asasnya cerita ini berkenaan dengan bagaimana? Cerita ni berkenaan, bagi saya yang saya nampak berkenaan dengan seorang point dia ayah tu je. Ayah tu yang membawa anak tu daripada kecil sampai ke besar, walaupun dia ada sakit, itu dia punya plot dia, kuatan dia kat situ. Itu yang saya boleh gambarkan. Sebab bapak dia walaupun ada sakit autism, sakit Asperger syndrome. Asperger syndrome. Kalau kita boleh lihat scene yang kita lihat di skrin sekarang, ini sebenarnya adakah flashback ataupun
Yang ini dia cerita masa ni. Ni pasal masa wife dia nak Nazak. Dah nak pergilah. Masa ni memang saya sendiri pun macam saya feel lah benda tu. Masa saya buat tu macam kalau suasana ni betul jadi kat aku macam mana tu. Masa ni memang aduh, okey, memang meruntun hati. Jadi kena pastikan 10:30 malam TV2 pada hari Sabtu ini. Betul. Untuk anda sama-sama saksikan Ayahku Adiwira. Apa yang Ucup sendiri rindukan tentang produksi ini? Bila semua dah wind up, dah siap post edit semua, apa yang Ucup rindukan tentang semangat kesetikawan pada satu suasana, lepas tu dengan pelakon-pelakon, dengan kru untuk cerita ni lah. Dan saya harap biarlah ada sequel ke kan, sambungan dia ke, sebab kita tak tahu. Jadi kalau nak tahu ending dia macam mana nanti, kena tengok cerita ni. Mungkin boleh sambung. Memang saja ditinggal. Okey, tak apa, itu kena tengok hari Sabtu. Tunggu nanti. Dan Faiz dulu bagaimana bila kelainan yang dapat dirasakan terlibat dalam produksi yang heavy story seperti ini? Maksudnya macam mana? Maknanya macam bila terlibat dalam produksi yang jalan cerita dia berat, sangat meruntun hati. Jadi bagaimana ia memberi kesan kepada Faiz sendiri dalam dikaitkan dengan kehidupan masyarakat di luar sana? Memberi kesan saya macam mana nak cakap bang? Adakah rasa lebih apresiasi ataupun lebih penghargaan kepada kaum bapa? Sebenarnya bapa ni tak dapat cukup kredit sebenarnya. Betul. Selalunya ibu je. Kali kita up lah bapak pula. Kita ketengahkan bapak pula sekarang ni. Sebelum ni macam Abang Ucup cakap, sebelum ni kita dapat nampak ibu je. Sekarang ni kita bagi penghargaan kepada bapa, mana bapak yang ada sakit Asperger autism. Asperger autism ke, bapa yang normal ke, tak apa. Yang penting kita ketengahkan ayah tu. Itu je saya nak buat penghargaan kepada bapa-bapa yang ada kat luar sekarang ni. Itu je. Kalau dibandingkan karakter yang Ucup bawakan dalam Ayahku Adiwira ini dan karakter sendiri, apa antara persamaan yang dapat dilihat? Tak ada sama, jauh. Tak, macam kecekalan sama. Kalau macam apa-apa jadi saya kena buat juga. Jadi iltizam tu dua-dua dapat dilihat. Itu yang saya nak jawab tu. Itu saya nak jawab tu sebab ialah satu dalam yang... Tapi Ucup dapat lihat pengorbanan yang dilakukan oleh ayah tersebut. Itu sebab pengorbanan dia memang besar lah. Sebab kalau bapak biasa yang normal tu okeylah, memang pengorbanan tu dah memang semula jadi. Tapi dia tak sempurna. Sebab tak fikir mungkin dia kalau dengan bini dah tak ada, lepas tu bolehkah aku hidup ni? Macam mana aku nak jaga anak aku? Macam mana ni? Laluan dia lalui tu. Macam mana nak besarkan tu? Masa panjang lagi tu dia nak besarkan tu. Itu yang pengorbanan kata orang memang susah. Menunjukkan cabarannya. Faiz, jemputan anda kepada para penonton untuk menyaksikan produksi ini? Okey, saya mengharapkan semua para penonton yang ada di Malaysia, tontonlah, sokonglah filem-filem tempatan dan jangan lupa tonton telemovie Ayahku Adiwira pada Sabtu ini 10:30 malam di TV2. Dan juga saya nak mengucapkan ribuan terima kasih kepada orang kuat saya, Wan Mahathir bin Abdullah, dan juga pengarah Bronco, serta kepada Abang Ucup, pelakon-pelakon lain, orang-orang kampung yang mana semua yang memberi komitmen kerjasama dengan baik dan berjalan dengan lancar. Okey. Nak tambah apa yang Faiz cakap tadi, sebenarnya di mana saja anda berada, kalau kat overseas pun boleh tengok sebenarnya sebab ada RTM Klik. Terima kasih kerana sudi bersama kami pagi ini. Dan kita sebenarnya ingin ke Perlis untuk mengetahui lebih lanjut tentang kerjaya pengendali drone ni pun boleh buat syuting juga ni. Kita saksikan di Perlis, silakan. Baik, terima kasih rakan tugas di Angkasa Puri. Sekarang ni saya berada di Tamu Tulang bersama dengan Cik Syazwan, pengendali drone untuk mengusahakan sawah bendang ini. Baik, Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Baik, Cik Syazwan, jadi untuk mengendalikan drone ini, apakah jaminannya untuk menghasilkan pendapatan yang lumayan? Setakat lah ni kita kata penggunaan drone ni untuk masa sekarang ni memang perlulah. Sekarang pun tenaga pekerja ni kurang. Mana kata kita drone ni untuk mempercepatkan lagi proses kerja kita lah untuk harian ni. Kalau macam kita kata drone sepagi sekurang-kurangnya boleh buat dalam 10 ke 15 relung.
Kalau macam kita kata kalau manual ni kalau kita pakai orang sepagi boleh jadi untuk 5 ataupun ke 7 relung saja ni. Untuk ni lah, mana kata drone ni cepat lagi lah untuk kita mengusaha sawah kita ni. Baik, Cik Syazwan. Jadi sepanjang buat bendang ni kan. Jadi mungkin sebelum ni pernah menggunakan kaedah konvensional untuk buat bendang. Jadi apa beza antara cara konvensional dan juga cara buat bendang menggunakan drone ni? Apa bezaan dia tu? Perbezaan dia kita kata kalau guna orang ni proses dia lambat sikit lah. Kalau macam kita guna drone ni mungkin cepat ni dia. Dengan keadaan lah ni sekarang masalah tanah jerlus. Kalau kita pakai orang manual ni mungkin teruk lah kita kata. Kalau pakai drone ni boleh jadi cepat. Pasal kita terbang ke atas. Macam orang manual ni kita kena turun manduk kot dalam padang ni. Teruklah sikit untuk masa untuk berjalan tu. Mungkin sepagi dah boleh dalam 2-3 relung macam tu ya untuk ni lah kita kata untuk usaha sawah bendang ni. Baik Syazwan, jadi dalam pengendalian drone ni, beza tadi dah bagi tahu dah cara tenaga kita guna. Tapi daripada segi masa pula macam mana? Kalau konvensional ni masa yang diambil dan juga penggunaan drone ni masa yang diambil untuk mengusahakan sawah ni. Masa diambil ni kalau macam lah kita kata untuk drone ni masa diambil tu cepat lah. Kalau berbanding dengan manual kita kata drone ni mungkin kita kata ni lah jangka masa yang panjang ni untuk ke depan ni. Orang kerja pun sekarang sudah semakin kurang lah kita kata. Untuk drone ni kita tengok lah ni pun walaupun drone ni banyak kerja untuk meracun membaja di sawah ni kira tidak putus lah. Dia sentiasa ada untuk ni untuk harian kita ni. Baik Cik Syazwan, bagaimana pula dengan kos untuk mengendalikan drone dan juga memiliki sebuah drone ni? Adakah ia berbaloi mendapat pendapatan yang setimpal dengan pengusahaan bendang? Untuk drone ni kita kata dia masalah dia bateri saja. Untuk ni dia tak ada masalah. Bateri kita kata anggaran lah ni untuk satu biji kalau yang drone custom ni mencecah 2,000. Dia tahan lebih kurang 2 musimnya, 2 kali padi. Lepas pada tu maksimum dia kurang dah lah kita kata. Bateri tu sepatutnya boleh naik 2 ataupun 3 kali. Dia akan jadi sekali saja. Kurang sesuai dah. Contoh macam kita guna untuk peta jauh-jauh, dia tak boleh dah ni. Dia tak boleh tampung dah maksimum dah ni dah. Untuk ni lah untuk kerja-kerja sawah ni. Mungkin dia jadi lambat balik pekerjaan kita. Kalau ni dia atas bateri saja. Kalau bateri tak ada masalah, drone pun okey berjalan ni. Baik, jadi sebelum kita berakhir, apakah harapan Cik Syazwan kepada pengusaha-pengusaha sawah padi, petak lah kita kata, no? Dan juga mungkin ada remaja-remaja sekarang ni yang saya rasa mereka lebih berminat cenderung ke arah untuk melaksanakan agriculture ataupun agrikultur ni lah sekarang ni kan. Jadi apakah harapan buat mereka yang berminat untuk menceburi bidang ini, tambahan pula dengan bantuan pengendalian drone yang ada lah ni? Untuk anak-anak muda ni kita sarankan supaya menceburi dalam bidang pertanian ni, dalam bidang padi kita kata. Sekarang pun anak muda pun sudah kekurangan. Kita mau lepa ni menceburi dalam bidang pertanian. Mana kata bidang pertanian ni kalau kita usaha lebih, hasil pun dia akan lebih. Kira dia tidak mengkhianati hasil lah kita kata. Lepas tu kepada pengusaha drone ni kita sama-sama lah ni buat kerja untuk bidang pertanian ni untuk menolong para petani ya. Baik, saya kira itu saja dari Tambun Tulang. Kembali kepada rakan tugas di Angkasa Puri. Terima kasih Wan Muhammad Ryan atas laporan tadi. Memang betul ini barangkali dapat menarik lebih ramai lagi golongan muda untuk terlibat dalam bidang pertanian dan dalam situasi sekarang juga boleh membantu untuk mengatasi situasi sekuriti makanan. Terus bersama Ridwan untuk apa yang menarik berlangsung baru-baru ini. Untuk sana sini sekejap Ridwan telah bersedia ke? Silakan. Terima kasih banyak-banyak Zaliha. SPM sana sini ada 3 berita untuk saya kongsikan kepada anda. Kita mulakan dengan berita ini. Yang mana Raja Permaisuri Agong Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berkenan berangkat merasmikan Poliklinik Prima Sejahtera Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM.
Lokasinya bertempat di Hub Pendidikan Tinggi Pagoh. Ketibaan Seri Paduka Baginda disambut Presiden UIAM Tan Sri Samsudin Osman. Pembangunan projek poliklinik fasa 1 dengan kos 1.8 juta ringgit itu merupakan tajaan Yayasan Saim Darbi. Pusat kesihatan gunasama itu adalah yang pertama seumpamanya di negara ini. Tunku Azizah turut berkenan berangkat menyaksikan majlis penyerahan cek cura daripada Yayasan Saim Darbi kepada UIAM di Pusat Konvensyen HPTP. Bekalan stok bagi semua jenis kumpulan darah di Hospital Sultanah Bahiyah Al-Usta dijangka berkurangan. Ia dikhawatiri tidak dapat menampung keperluan pesakit, khususnya darah jenis A. Ia dinyatakan Ketua Perkhidmatan Transfusi HHB Al-Usta Dr. Nadiah Abdul Kadir. Justru pihaknya giat melaksanakan kempen derma darah bagi mengatasi isu yang kini berlaku. Orang ramai khususnya yang mempunyai darah jenis A amat digalakkan untuk datang menderma darah. Perbadanan Labuan melaksanakan inisiatif baharu bagi memastikan sumber perikanan wilayah itu terjamin. Ke arah itu, lebih 500 nelayan kecil bakal menerima manfaat benih ikan. Perbadanan berkenaan menyumbang lebih 10,000 benih jenis ikan siakap. Benih ikan itu dilepaskan di perairan umum Sungai Kina Benua. Sungai itu amat sesuai untuk proses pembiakan dan pembesaran benih ikan itu. Biasanya, ia akan mengambil masa lebih 6 bulan untuk kesemua ikan itu menjadi matang. Itu sahaja sedikit perkembangan dalam SPM sana sini. Kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Saksikan Selamat Pagi Malaysia Dan pelancaran Salam Baitullah 2023 bersama saya Munawar Azmi dan juga bersama saya Raja Sufia Raja Arif pada hari Jumaat 16 Jun 2023 bermula jam 8 pagi langsung dari Hotel Royal Chulan, Kuala Lumpur. Saksikannya di saluran Berita RTN Dan juga di saluran TV1 Penyucian Jiwa Kemuncak Ibadah. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Hari ini 15 Jun 2023. 17 Jun akan bermulanya siaran khas kami di RTM ini untuk anda semua sempena musim haji, iaitu Salam Baitullah. Kini telah pun masuk edisi yang ke-15 dengan tema Penyucian Jiwa Kemuncak Ibadah. Dan siaran Selamat Pagi Malaysia untuk esok, kita akan menyaksikan siaran Selamat Pagi Malaysia di Hotel Raya Chulan bersempena dengan Salam Baitullah untuk edisi pada kali ini. Jadi untuk kita memperincikan apakah keistimewaan Salam Baitullah pada tahun ini, saya sangat berbesar hati bersama dengan Puan Razliza Abdul Razak, iaitu penerbit Salam Baitullah, dan juga pengacaranya Ustaz Haris Ismail, dan juga kita akan ada seorang lagi pengacara yang akan datang sebentar saja lagi dalam set Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi kedua-duanya. Tahniah diucapkan Puan Ras untuk penerbitan pada kali ini, dan insya-Allah akan bermulanya pada 17 Jun, iaitu pada hari Sabtu inilah. Ya, mungkin Puan Ras boleh ceritakan sedikit latar belakang dan juga idea keseluruhan penerbitan Salam Baitullah untuk edisi yang ke-15 ini. Oh, okey. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat Pagi Malaysia memberi peluang kepada kami tim Salam Baitullah untuk promosi kali ini. Kalau nak cerita pasal idea lah kan, idea ni yang paling mahal lah kalau apa-apa pun dalam mana-mana pun kan. So masa tu ada perbincangan lah sikit-sikit, and then kita come out dengan satu, orang kata apa, macam kita nak memaparkan konsep yang putih, suci kan. Jadinya saya terfikir satu konsep di Arafah, yang mana himpunan semua jemaah
akan berada di Padang Arafah untuk hari wukuf nanti. So daripada situlah come outnya tema, tagline dan juga konsep keseluruhan penerbitan. Pada musim ini kami memilih konsep Arafah sebenarnya sebab di Arafah itulah titik mulanya kerja-kerja haji itu sendiri. Yang mana semua jemaah akan berhimpun di situ dan itu yang kami come out. Kalau boleh tengok set kami di studio di situ pun kami menggambarkan Arafah sebenarnya. Dan tagline pun kita kat Arafah tu kita banyak memohon keampunan, berzikir, berdoa pada Allah. Itulah konsep tagline dia, penyucian jiwa kemuncak ibadah. Ustaz Haris apabila menerima tawaran sebagai pengacara utama untuk Salam Baitullah, apa yang Ustaz Haris lihat keistimewaan program ini sepanjang 14 musim telah pun dilaksanakan oleh RTM dan mencetus minat untuk Ustaz Haris untuk menerima tawaran sebagai pengacara utama ini? Baik, bila kita sebut Salam Baitullah ni dia program tahunan yang ditunggu-tunggu kerana especially tahun ni lah. Sebab tahun dah mungkin dah 2 tahun ya. Orang tak pergi haji, tak dapat nak pergi haji. PKP kan? Yes, tapi tahun ni mungkin semua dapat pergi balik dan memang kita rasa macam tahunan adalah acara tahunan yang ditunggu-tunggu oleh semua rakyat Malaysia dan saya rasa program ni program yang sangat-sangat penuh dengan dedikasi kepada semua yang menonton. Saya tengok yang musim-musim lepas dan kita daripada kecil pun tengok kan. Penuh dengan ilmu. Ustaz-ustaz yang dijemput mungkin saya rasa antara ustaz-ustaz yang terhebat di Malaysia dan semua dari semua sudut ianya memberi kebaikan kepada masyarakat kita terutamanya yang mak ayah dia pergi ataupun mana-mana keluarga dia yang pergi Mekah dan Madinah ni untuk melakukan haji. Dia mesti nak tahu apa update bagaimana keadaannya di Arafah. Kadang-kadang ada yang berita-berita yang mengejutkan seperti mana yang kita tahu. Setiap tahun memang akan ada cerita-cerita yang akan mengejutkan sedikit. Jadi inilah dia platform ataupun kita kata satu program yang melaporkan secara terus bertambahan dengan ilmu jugalah. Puan Ras, mungkin secara lebih detail sedikitlah apa yang akan berlaku di studio dan juga saya difahamkan akan ada satu segmen khas Rehlah Haramain yang mana telah pun dilakukan rakamannya lokasi-lokasi menarik di Tanah Suci. Mungkin ada perinciannya yang menariknya di studio dan juga menariknya di segmen khas ini. Okey, yang segmen Rehlah Haramain tu kita pergi Mekah dan Madinah selepas raya hari tu, tempoh hari. Selama 2 minggu lah kami kat sana. Alhamdulillah kat sana cabaran dia memang sebab suhu sangat panas kan. Dan juga antara satulah saya cerita keistimewaan dia, kita dapat masuk kilang buat kiswah kelambu Kaabah tu. Dan saya sendiri tengok banyak jenis benang yang digunakan, bukan satu jenis dan bukannya satu warna yang emas saja kita nampak dan banyaklah. Itu saya rasa antara yang sangat menariklah. Bukan semua orang dapat masuk. Umum mengetahui kerajaan Arab Saudi memang sangat tegas kan sebab lokasi dia memang bukan semua orang boleh masuk kan. Jadinya itu salah satu. Kalau tanya pasal segmen di studio, saya rasa ramai juga ternanti-nanti sebab kupasan haji memang setiap tahun kita buat untuk segmen Al-Bayan kan. Yang tu lead by Ustaz Haris. Tapi ada satu segmen yang kita kembalikan sebelum ni, kita buat segmen Interactive Celebrity 2021 dan kali ni kita tampilkan lagi. Saya rasa artis-artis yang pergi menunaikan ibadat haji ataupun umrah mempunyai banyak pengalaman, mempunyai banyak kenangan ataupun yang orang kata inspirasi yang boleh di-sharing. Saya rasa ramailah yang nanti segmen ini. Jadi dari segi perancangan kepada laporan secara lintas langsung pula bagaimana? Okey, kita ada juga wakil kita di sana, Cik Faiz. Cik Faiz akan buat langsung dari Tanah Suci. Kita akan buat laporan itu setiap hari dengan Haji Faiz, insya-Allah. Ustaz Haris, bagaimana persiapan apabila menerima tawaran sebagai pengacara ini dari segi topik demi topik sehinggalah kita 17 Jun hingga 30 sebanyak 15 episod. Bagaimana persediaannya Ustaz Haris? Persediaan persediaan dia macam itulah kita. Tapi semuanya dah ada dalam. Tak adalah. Bukanlah semua dalam. Kita pun perlu belajar. Cuma dari segi persediaan sebab saya lebih bertanya. Jadi topik-topik yang kita biasa dengar berkaitan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail dan cerita-cerita berkaitan yang kenapa kena wukuf, kenapa kena buat umrah, kenapa kena pusing 7 kali. Jadi teknikalnya saya bertanya sahaja.
Walaupun secara ringkasnya kita pun tahu sikit jawapan dia, tapi kita tanya dengan lebih pakar. Dan kepada anda semua di rumah, jangan lupa tonton Salam Baitullah untuk dapatkan banyak informasi dari segi sejarah, dari segi kenapa, mengapa, asbabun nuzul, asbabul wurud, dan juga kepada nasihat-nasihat yang ustaz-ustaz akan berilah. Jadi penyusunan topik sudah pun disusun? Dia dah susun mengikut episod, mengikut hari, mengikut yang semasa lah. Kalau hari wukuf kita cerita mengenai hari wukuf, khutbah terakhir Nabi kan. Yalah, kita dah susun insya-Allah. Okey, dan juga ada satu segmen kita ada pengacara untuk sembang medsos, media sosial. Kenapa Puan Ras melihat perkara ini penting? Kerana sudah beberapa musim kita melakukan komunikasi antara penonton dan juga dengan ustaz, dengan pengacara dan sebagainya. Ini sangat penting untuk kita kembangkan lagi program ini kepada masyarakat supaya lebih tahu. Kenapa? Betul. Yang sekarang ni kita tahulah trending di media sosial, TikTok, YouTube, Instagram kan. Memang monopoli lah orang kata kan dari segi penyiaran kita. TV ni saya tak nafikan, tapi trending sekarang kepada media sosial. Oleh itu kami penerbitan memang sangat orang kata all out lah untuk media sosial kali ni. Kita memang start media sosial pukul 8.30 malam untuk gearing up kita punya program pada pukul 9. Maksudnya pukul 8.30 tu dah start dalam Medsos punya di Instagram, di TikTok, di YouTube untuk kita dah kumpul crowd dah. Terpanas kan? Dah panas kan. And then pukul 9 kita dah start siaran di TV. Bermaksudnya pengacara pertama, setengah jam pertama. Yang tu akan dikemudikan oleh Yat Hamzah. And then pukul 9 sampai 10 Ustaz Haris dan Ustaz Fakrul. Jadi itu keistimewaan Salam Baitullah pada kali ini. Bermakna kalau kita ikut kat sini 9 hingga 10 malam sebenarnya pukul 8.30. Ya, sebenarnya dah start dah. Pukul 10 malam, sejam setengah. Bermaksud sepanjang 1 jam setengah ini akan ada di platform media sosial lain. Ya, ada. Instagram, TikTok, YouTube juga. Facebook. Salam Baitullah. Secara live sepanjang 1 jam setengah. Itu kemudahan dan juga kelebihan pada masa kini. Kalau anda tak ada TV, orang kata zaman sekarang dah tak tengok TV. Bukan itu alasannya. Anda boleh menonton saja program-program RTM melalui telefon pun boleh tengok kan. Ya, melalui TikTok lah juga ramai kan. Bagaimanakah elemen-elemen untuk menarik generasi muda? Kerana kita faham di media sosial, khususnya sekarang anda beri fokus setengah jam awal itu di media sosial untuk menarik generasi muda, khususnya generasi TikTok lah saya panggil. Apa elemen-elemen yang diterapkan pada kali ini Puan Ras? Untuk ialah orang muda ni dia suka tengok yang grafik kan, dia suka tengok elemen yang macam teknologi lah. So kita ada satu segmen yang kita bukanlah create sebenarnya pun kita enhance. Sebelum ni kita pakai teknologi AR. Untuk kali ni kita come out dengan CGI lah, konsep CGI tu, dan kita nak cubalah bukanlah tarik sebenarnya, tapi kita orang kata apa, nilai tambah kepada kita yang sedia ada. Kita come out dengan teknik CGI untuk 10 episod, dan 5 episod kita menggunakan teknologi AR. Saya rasa yang ni boleh dapat gambaran yang jelas lah, Kaabah, and then kalau nak melontar di Jamrat kan. So saya rasa kalau Rizwan tengok pun seronok lah. Saya rasa macam saya nak pergi macam tu. Jadi itu kelebihan ini adalah kita dapat tunjukkan kepada anda persediaan tim Salam Baitullah untuk memulakan siarannya pada 17 hari bulan nanti, iaitu pada hari Sabtu ini. Ustaz Haris, bagaimana Ustaz Haris pula melihat keperluan generasi muda untuk menimba ilmu pengetahuan seperti ini? Seperti biasa orang kata tengok TV ni mungkinlah lagi-lagi topik haji ni mungkin yang dah berumur kan. Macam mana Ustaz Haris sendiri memastikan bahawa setiap penyampaian, setiap soalan itu kena dengan jiwa orang muda tu sekali, Ustaz Haris? Sebab kita nak masuk media sosial ni, TikTok dan sebagainya ni. Ya. Seperti mana yang Encik Rizwan tahu, saya ni pun bukan tua sangat lagi pun. Tak, jiwa kita muda. Kami pun muda lagi. Jiwa kita muda, Ustaz. Maksudnya kita nak tanya tu kan, dia bila kita tengok dari sudut konteks ustaz-ustaz sekarang ataupun ustazah-ustazah yang bakal dijemput ni, mereka juga adalah orang yang sangat aktif di sosial media. Hari-hari duk jawab soalan netizen dari apa-apa sudut pun menjawab. Jadi saya rasa untuk mereka dan kita blend in bersama-sama, bertanyakan soalan yang relevan dalam bahasa yang orang ramai duk pakai, tidak menjadi masalah. Dan saya rasa jawapan-jawapan yang akan diberi nanti pun juga satu jawapan yang sangat standard dan mungkin juga jawapan yang suka untuk didengari oleh semua pihak. Sebab dia dah berlatih hari-hari ni kan. Facebook, Instagram, social media, TikTok especially macam disebut Encik Ridwan tadi kan. Penuh hari-hari kita tengok. Ustaz-ustaz yang bakal muncul di kaca TV ni juga adalah ustaz-ustaz ataupun
ustazah-ustazah yang aktif di sana lah. Ya, termasuk Ustaz Haris. Saya TikTok juga sikit. Ada juga. Di Instagram juga ada kan. Instagram. Banyak juga menjawab soalan-soalan daripada netizen. Tapi itulah sebenarnya cara untuk kita berkomunikasi dengan generasi muda. Sebenarnya banyak lagi kita nak korek tetapi Salam Baitullah ni bukan sahaja hari ini untuk kita promosikan kepada anda. Besok juga siaran khas di Royal Chulan akan bersama dengan mereka untuk kita kupas lagi. Banyak lagi sebenarnya soalan saya nak tanya tapi kita tak cukup masa. Terima kasih banyak-banyak Puan Ras. Terima kasih banyak-banyak Ustaz Haris kerana sudi bersama dengan kami semua untuk mempromosikan Salam Baitullah edisi yang ke-15. Jangan lupa untuk tonton siaran ini pada 17 Jun ini. Sebanyak 15 episod bermula pukul 8.30 di platform media sosial dan bermula pukul 9 di platform TV. Kepada anda semua, jangan lupa untuk tolong Salam Baitullah. Terima kasih kepada kedua-duanya. Baiklah, kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini dalam Selamat Pagi Malaysia. Selalunya memori saya untuk Hari Merdeka 31 Ogos adalah banyak aktiviti di peringkat sekolah. Dan di sekolah selalu masa lebih kecil dulu adalah pertandingan poster, warna bendera Malaysia dan pelbagai aktiviti kawat di sekolah, semua itulah. Tetapi memang dulu masa saya muda di sekolah tak ada gadget lagi. Jadi pada masa itu semua Hari Merdeka kita akan tengok TV, tengok pembarisan dan sambutan Hari Merdeka peringkat nasional. Itu memang tradisi lah setiap tahun macam tu. Tradisi keluarga, adik saya dilahirkan 31 Ogos 1983. Jadi setiap 31 Ogos adalah sambutan hari jadi beliau. So malam kita akan ada birthday party ataupun keluar makan bersama keluarga. Sambutan Hari Kebangsaan, bila kita laungkan merdeka, 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 itu adalah satu status kita bebas daripada penaklukan dulu. Dan sekarang ini dalam konteks hari ini, merdeka itu apa maksudnya untuk setiap individu rakyat Malaysia. Kita bukan saja memandang dari fakta sejarah dulu tetapi pada masa hadapan. Untuk anak muda, untuk pastikan anda melengkapkan diri dengan kemahiran. Yang itu sangat penting kerana kalau setiap rakyat itu mahir dalam kerja mereka, negara ini akan terus membangun. Kita nak negara yang produktif. Kita nak rakyat semua menyumbang. Setiap hari, setiap orang pergi bekerja menyumbang kepada produktiviti negara. Itu harapan saya untuk golongan belia di Malaysia. Hai semua, saya Hannah Yeoh, Menteri Belia dan Sukan, dan di sini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2023. Ingat, tekad perpaduan penuhi harapan. Harus kita seiring menjadi perkasa, mencerahkan Saksikan siaran langsung Majlis Sambutan Jubli Intan Sekolah Menengah Agama Nahdah Hasanah Melele oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada 17 Jun 2023, Sabtu 10.55 pagi di TV1, saluran berita RTM dan RTM Klik. Baiklah, terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan Selamat Pagi Malaysia. Jadi jangan lupa untuk saksikan di TV1, saluran berita RTM, di MyTV dan juga di RTM Klik Majlis Sambutan Jubli Intan SMA Nahdah Hasanah Melele yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, iaitu Perdana Menteri Malaysia. Itu yang akan berlangsung pada hari Sabtu nanti. Jadi teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di RTM kerana banyak program dan juga rancangan menarik akan kami berikan kepada anda. Dan kita teruskan Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita akan ke Melaka. Kita nak tengok keunikan Pasar Subuh ataupun sebutannya Suok Subuh. Suq Subuh. Saya nak tanya rakan saya ni Farah, betul tak sebutan saya ni? Farah, silakan dengan Pasar Subuh. Ya, silakan Farah.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Cerita Pagi dari Melaka hari ini kita ingin bawakan berkenaan dengan program Sok Subuh ataupun Pasar Subuh yang diadakan di masjid di negeri Melaka. Dan untuk bercerita dengan lebih lanjut, saya bersama dengan pengarah Fama Negeri Melaka iaitu Tuan Hairudin Yunus. Terima kasih Tuan sudi bersama kita pada pagi ini. Jadi Tuan, tanpa kita berlengah, boleh kongsikan sikit apakah program Sok Subuh ini? Bagaimanakah pelaksanaannya? Silakan Tuan. Baik, terima kasih saudari. Okey, program Sok Subuh ataupun Pasar Subuh ia adalah merupakan satu program jualan harga berpatutan yang lebih rendah daripada harga pasaran yang kita tawarkan kepada pengguna. Program ini merupakan satu program kerjasama Kerajaan Negeri Melaka dengan Fama dan dia dijayakan bersama dengan usahawan-usahawan petani yang berminat. Mereka akan menawarkan harga pada kadar yang sangat berpatutan dan lebih rendah pada harga pasaran. Program ini juga merupakan satu penyataan manifesto Kerajaan Negeri Melaka yang ingin membantu rakyat mengurangkan kos sara hidup mereka. Program ini Fama melaksanakan secara kolaborasi dengan Unit Perancangan Ekonomi Negeri Melaka dan juga agensi di bawah Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan di Negeri Melaka. Kita mensasarkan kerjasama strategik ini dengan menawarkan beberapa aktiviti touchpoint. Antara aktiviti touchpoint di Sok Subuh ni adalah jualan secara terus daripada ladang dan juga daripada kilang dan daripada usahawan sendiri, dan kita menawarkan harga sehingga 5 ke 30% lebih rendah daripada harga pasaran. Kita juga akan memberi ruang dengan adanya Sok Subuh ni ataupun Pasar Subuh, dia akan ditambahkan akses rangkaian pemasar kepada usahawan-usahawan tani Negeri Melaka untuk menambah pendapatan. Selain pada itu, program Sok Subuh ni juga adalah merupakan ruang kepada pemimpin setempat untuk mereka menyantuni rakyat melalui pengisian touchpoint yang saya sebutkan tadi. Dan untuk makluman, program Sok Subuh ni juga kita menggunakan khidmat untuk tempahan atas talian melalui Melaka Digital Live dan juga Agro Bazaar Online yang dikendalikan oleh Fama Negeri Melaka. InsyaAllah pelanggan boleh buat tempahan pelanggan setempat melalui portal kami. Dan sehingga Mei 2023, Fama Negeri Melaka telah melaksanakan sebanyak 35 program Sok Subuh di seluruh 3 daerah dalam negeri Melaka. Dan sehingga kini nilai jualan yang telah dicapai sebanyak 500,000 juta. Dan kita telah memberi manfaat hampir kepada 12 ke 13 ribu pengguna di dalam negeri Melaka. InsyaAllah di sasaran kita sehingga hujung tahun ini sebanyak 65 kali Pasar Subuh akan diadakan. Ya. Baik, Cik Hairudin, itu adalah penerangan berkenaan dengan Sok Subuh. Bagaimana pula pelaksanaannya dan bagaimana orang Melaka boleh dapatkan informasi di manakah Sok Subuh terdekat di kawasan mereka? Baik, informasi berkaitan dengan pewujudan Pasar Subuh ini selalunya kita akan wawarkan melalui laman sosial Fama Negeri Melaka. Di samping pihak masjid ataupun kolaborasi dengan kerajaan negeri ini, mereka turut mewawarkan melalui hebahan-hebahan setempat. Dan kita akan menyenaraikan dalam portal Fama pada setiap minggu di mana lokasi yang kita akan letak untuk rakyat datang dan dapat mendapatkan maklumat yang berkaitan. Di samping itu dalam portal-portal kami juga di jawatan dan agensi di bawah Kementerian Pertanian juga kita juga mewawarkan perkara ini untuk disasarkan selain daripada pemimpin masyarakat sendiri yang memberikan untuk makluman. Okay? Baik, terima kasih Tuan Hairudin di atas penjelasan itu tadi. Ya, orang Melaka, ayo bersama-sama kita gegarkan, meriahkan Sok Pagi yang berada di kawasan terdekat anda untuk mendapatkan barangan-barangan murah yang anda boleh dapatkan di Sok Pagi atau Pasar Subuh ini, Sok Subuh ini. Jadi saya kira sekian sahaja cerita pagi dari Melaka bersama saya Farah Huda Sairan serta kru penerbitan. Kembali semula ke studio. Selamat Pagi Malaysia. Silakan. Terima kasih banyak-banyak Farah. Sebutan dia Sok Subuh. Nahu lain-lain sikit. Sok Subuh ataupun Pasar Subuh di negeri Melaka. Jadi itu antara tarikan pelancongan kalau anda boleh kalau anda ke negeri Melaka, singgah sahaja bangun pagi-pagi, singgah sahaja ke Pasar Subuh. Jadi kita teruskan lagi dengan pengisian dalam Selamat Pagi Malaysia. Seperti biasa, kalau anda penonton setia RTM, setiap bulan Ramadan kita akan sajikan kepada anda dengan dokumentari dalam rancangan dokumentari Syahadah. Jadi untuk hari ini kita nak raikan pemenang kuis Syahadah. Tetapi sebelum kita raikan pemenang kuis Syahadah tahun 2023 ini, saya sangat berbesar hati untuk kita melihat kejayaan program ini secara keseluruhannya untuk tahun ini. Saya sangat berbesar hati bersama dengan dua orang tetamu. Pertama, kita ada Encik Abdul Hadi Muhammad Yusof, pengarah program TV RTM, dan juga kita ada Puan Sri Datin Mimi Nurliana Lim Abdullah, Grup COO Semenyih
Eco Venture Resort and Recreation. Ya, saya. Jadi tahniah diucapkan kepada penerbitan syahadah untuk kali yang ke-17 saya kira. Ini antara program tonggak RTM yang menjadi orang kata orang akan menunggu-nunggu untuk melihat dokumentari yang berbentuk Islami ini yang disiarkan. Dan bukan sahaja setiap tahun orang menunggu-nunggu, tetapi pernah juga mendapat anugerah Best Documentary Short Film in recognition of excellence in filmmaking at the Cannes World Film Festival Remember the Future pada tahun 2022. Hebat sebenarnya pembikinan dokumentari syahadah di RTM ini. Kita boleh mulakan dengan Cik Abdul Hadi. Jadi kalau kita lihat Cik Abdul Hadi, dokumentari syahadah merupakan program tonggak RTM sepanjang bulan Ramadan. Bagaimana Cik Abdul Hadi melihat sambutan terhadap program ini? Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput kita kru syahadah. Sebagaimana kita maklum bahawa program syahadah ni sebagaimana dikatakan tadi adalah program tonggak. Setiap tahun memang kita memberikan perhatian kepada program syahadah khususnya pada bulan Ramadan dan memang dinanti-nantikan. Dan kita juga mengambil kesempatan mengucapkan terima kasih kepada penaja-penaja pada program ini, ya. Kerana kita melihat bahawa Islam itu adalah satu cara hidup dan perlu kita menyusuri bagaimanakah perkembangan, bagaimanakah masyarakat-masyarakat di luar khususnya dalam pengembangan Islam. Saban tahun kita membuat program syahadah ini di luar negara. Kita pernah pergi ke Korea, kita pernah pergi ke Australia, ke UK, Azerbaijan, ke Bosnia. Dan beberapa siri yang sebelum ini kita memberi fokus kepada Malaysia saja selepas COVID-19 dan sebagainya. Dan ianya tidak melunturkan standard dan juga mutu program ini. Ya, jadi kita melihatkan bagaimana kesengsaraan, bagaimana perjuangan pengidap COVID misalnya, bagaimana perjuangan yang terlibat dalam pengurusan jenazah misalnya. Semua-semua ini kita garap dalam satu dokumentari yang dinamakan Syahadah dan kita siarkan 3 kali pada bulan Ramadan di TV1 maupun di TVOK. Dan kita dapat melihat bahawa maklum balas yang kita dapat bukan sahaja di Malaysia tetapi di Indonesia kita dapat juga daripada rakan-rakan kita di Brunei, malahan di Croatia pun ada menunggu dan bertanyakan, even tahun depan, untuk tahun depan pun dah tanya dah, tahun depan syahadah nak bawa kat mana. Jadi kita pun kata itu surprise lah. Kalau kata Puan Sri kata okeylah tahun depan kita buat apa ni dekat Paris ke, kita Paris lah kita pergi. Kan kalau tak ada kita pergi ke Parit je. Kan Parit dekat Batu Pahat. Okay. Jadi kita melihat bahawa ini ni adalah salah satu hidangan untuk masyarakat kita pada bulan Ramadan. Dan saban tahun mempunyai tema yang berbeza. Dan disulami dengan program-program dan juga kuis misalnya. Di sinilah di mana Puan Sri bersama-sama dengan kita dan penonton-penonton pun teruja menunggu kerana hadiah memang lumayan. Jadi kalau tahun depan mungkin lagi Puan Sri nak umumkan lagi hadiah besar tahun depan ataupun bersama kita tahun depan, alhamdulillah. InsyaAllah. Kita doakan bersama. Bercakap mengenai tema yang diangkat pada tahun ini adalah Nur Kasih. Ya, saya. Bagaimana pihak penaja melihat sinergi antara RTM dan juga pihak penaja mengangkat tema ini? Boleh pergi lebih jauh antara jenama dan juga RTM melalui program Syahadah. Ya, alhamdulillah, terima kasih menjemput kami bersama dengan RTM sebagai rakan sinergi dalam penajaan untuk
dengan Tuan Pengarah yang mengarahkan syahadah ni. So dia adalah satu platform program yang di mana dinanti-nantikan bagi saya, saya pun daripada bangsa lain dan bersyahadah juga. So daripada sana terbukanya hati untuk bersama dengan RTM di mana platform ini dapat melonjakkan sebagai rakan sinergi RTM bersama dengan kami untuk tap the market dalam segi daripada orang kata kelompok penontonan untuk lagi menyaksikan sesuatu daripada cerita-cerita yang akan diceritakan dengan episod-episod yang menarik daripada syahadah daripada seluruh pelosok negara. Dan salah satunya sebab itulah terbuka hati saya bersama dengan rakan sinergi yang juga sebagai penaja untuk bersama kali ini. Dan di mana pun dengan pelibatan kami ini juga sekaligus rantingan ini RTM dapat melonjakkan diri kepada di pasaran orang kata bersaing dengan kandungan Islamik dengan stesen TV swasta yang lain. Jadi itu dia antara keunikan yang kita bawakan kepada anda semua bersama dengan penaja dan juga pihak RTM. Jadi di pihak RTM apakah perancangan untuk Syahadah 2024? Cik Adi. Okey, untuk tahun 2024, alhamdulillah kita sebagaimana saya kata tadi, maklum balas yang positif kita dapat dan beberapa pihak telah pun mendatang dan menunjukkan minat untuk bersama-sama kita dalam pemilihan lokasi pada 2024. Jadi untuk surprise tu tak boleh sebut lagi lah. Belum lagi. Tapi mungkin insyaAllah sekiranya menjadi kenyataan, mungkin tahun depan kita berhasrat untuk kembali ke luar negara. Setelah kita memberi fokus 3 tahun di Malaysia, sekarang kita ingin menyusuri kembali ke luar negara. Jadi satu yang paling penting di syahadah ini adalah kita konsisten. Maknanya dah sebagaimana Wan beritahu, kita dah masuk ke edisi ke-18. Dan maknanya daripada 2005 sampailah ke hari ini tidak ada orang kata tak pernah miss. Ya? Walaupun waktu ketika walaupun orang kata pandemik tak boleh, tapi kita garap juga berdasarkan kepada keadaan semasa. Puan Mimi, secara ringkaslah Puan Mimi, dari aspek hadiah terkumpul, hadiah mingguan dan juga promosi di lapangan, bagaimana Puan Mimi melihat sinergi antara RTM dan juga pihak Puan Sri? Okey, daripada pihak saya, alhamdulillah syukur saya pun dapat rakan sinergi yang bersama dengan kami, iaitu daripada tempat penginapan daripada Semenyih Eco Venture Rekreasi dan Resort. Pelibatan kami alhamdulillah I think dengan D&D Travel and Tour, iaitu dalam tourism punya platform, dengan umrah-umrah yang di orang kata disponsorkan, ditajakan menjadi satu tarikan kepada platform penonton supaya penontonan tu dapat menikmati sesuatu yang kelainan, iaitu dalam syahadah. Bukan saja bersyahadah tetapi juga dapat melihat daripada segmen orang kata dalam resort dan dapat pergi berumrah sama. Dan daripada itu tarikan utama kami itu adalah seperti yang saya sebutkan, ialah daripada kami semua, iaitu Semenyih Eco Venture Rekreasi dan Resort, D&D Travel, Al-Safa dengan MJ Travel and Tour. So pelibatan kami saya rasa dalam semuanya dalam pelibatan kami dalam RM 100,000 macam itu. Dan peratusan penyertaan ini mendapat galakan daripada penonton syahadah, di mana dikawal selia oleh Jawatan Kuasa Pemilihan di RTM bersama dengan kami, dan pembuktian bukan
buktinya kepelbagaian hadiah ini dapat membina keseragaman dalam platform needs of statement. So kelainan daripada kemungkinan daripada segmen Islamik dengan TV station swasta yang lain. Jadi itu dia antara keunikan kami bawakan dan ini adalah antara klip-klip dalam segmen Syahadah. Baiklah, hari ini kita nak raikan pemenang kuis Syahadah 2023. Kita bersama dengan pemenang-pemenangnya. Jadi ada 3 orang pemenang yang kami bawakan kepada anda semua untuk edisi Syahadah 2023 ini dan pastinya kita tunggu-tunggu apakah kelainan yang akan dibawakan untuk Syahadah tahun 2024 melalui rakan sinergi antara penaja dan juga RTM. Dan saya kira pada hari ini kita menerima juga kedatangan Ketua Pengarah Penyiaran Encik Suhaimi Sulaiman ke studio untuk menyampaikan sendiri hadiah kepada pemenang kuis Syahadah 2023 dan saya kira kesemuanya sudah pun bersedia untuk kita meraikan pemenang kuis Syahadah dan kita silakan Encik Hadi dan juga Puan Sri untuk terus sahaja ke set utama bersama dengan Zaleha untuk kita meraikan pemenang kuis Syahadah. Zaleha, silakan. Terima kasih Ridwan. Tidak sia-sia sebenarnya kita menonton setiap siri Syahadah dan begitu banyak boleh dipelajari. Kita juga ucapkan terima kasih kepada pihak penaja kita yang sama-sama juga berada di studio pada pagi ini. Tahniah kepada kru produksi, tahniah kepada para pemenang. Dan kalau boleh sebenarnya saya ingin umumkan di sini sebenarnya package hadiah mingguan juga. Terima kasih kepada sebenarnya Eco Venture Resort. Weekly saja RM30,000 dan tanpa membuang masa kita ingin memperkenalkan pemenang tempat ketiga untuk program kuis program ini yang berjaya memenangi pakej umrah bernilai RM8,990, tajaan MJ Success Travel and Tours yang Berhad, juga penginapan 3 hari 2 malam, semua aktiviti indoor dan outdoor untuk pemenang dan juga makan minum sepanjang 3 hari 2 malam bernilai RM1,500. Terima kasih tajaan sepenuhnya Eco Venture Resort. Kalau boleh kita persilakan Puan Nurul Syahidah Ahmad Nasir untuk terus bertemu dengan Ketua Pengarah Penyiaran kita Encik Suhaimi Sulaiman untuk menerima hadiahnya. Terima tahniah sebagai pemenang tempat ketiga dan juga sekali lagi terima kasih kepada pihak penaja kita. Dan kita minta Puan Nurul Syahidah selepas selesai menerima hadiah masih lagi berdiri di set kita. Dan seterusnya, untuk pemenang tempat kedua, hadiah berjumlah RM25,490, memenangi pakej umrah bernilai RM8,990 seorang, tajaan MJ Success Travel and Tours yang Berhad, juga pakej percutian Passport Tour bernilai RM15,000 dan pemenang boleh melancong ke mana-mana sahaja destinasi yang mereka pilih, tajaan oleh D&D Signature Vacation Malaysia yang Berhad, penginapan 3 hari 2 malam seperti biasa, aktiviti indoor dan outdoor, makan minum 3 hari, tajaan sebenarnya Eco Resort. Puan Zaitun Omar, tahniah Puan Zaitun. Wow. Itu yang dimenangi oleh Puan Zaitun. Puan Zaitun kalau boleh pandang ke depan sikit, tengok kamera sekali. Baik. Dan tibalah masanya untuk saya umumkan. Terima kasih Puan Zaitun dan sekali lagi terima kasih kepada pihak penaja atas generosity anda semua. Pemenang utama kalau boleh saya bacakan apa yang akan mereka bawa pulang. RM35,500 jumlah hadiahnya. Pakej umrah untuk pemenang bernilai RM9,500. 2 pemenang tajaan As-Safa Travels and Tours yang Berhad merangkumi penginapan 11 hari 9 malam untuk 2 orang pemenang, makan minum sepanjang 11 hari 9 malam. Pakej percutian sekali lagi Passport Tour RM15,000 destinasi yang anda pilih. D&D Signature Vacation Malaysia yang Berhad, terima kasih, dan juga penginapan 3 hari 2 malam, semua aktiviti indoor dan outdoor, makan minum sepanjang 3 hari 2 malam bernilai RM1,500, tajaan semuanya Eco Venture Resort. Tahniah Puan Aliza Puniran yang berjaya. Kalau kita boleh berikan tepukan kepada beliau. RM35,500 pakej hadiahnya. Tahniah. Dan sekali lagi tahniah kepada para penaja yang tidak pernah putus untuk memberikan sokongan untuk menjayakan program ini. Semua wanita. Semua wanita mungkin lebih banyak masa untuk dikomitkan untuk menonton program ini. Sekali lagi tahniah kepada kru produksi, tahniah kepada para pemenang. Dan kita harapkan sokongan dari pihak penaja dapat kita sambungkan lagi untuk produksi yang seterusnya. Dan lebih banyak lagi
intipati bermanfaat dapat dibawakan dalam program Syahadah ini. Terima kasih sekali lagi kesemuanya. Tahniah kepada para penaja kalau boleh berada di set seketika untuk rakan-rakan fotografer kita untuk mengabadikan foto ini. Dan selepas ini kita ingin kembali ke siaran Selamat Pagi Malaysia untuk kita bawakan laporan kajian cuaca bersama Met Malaysia. Dan sekembalinya nanti kita ingin ketahui apakah antara aktiviti pelancongan, masih lagi pelancongan di negeri Selangor. Teruskan bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baiklah, pada ketika ini, keadaan angin di sekitar kawasan perairan Phuket masih lagi agak kencang iaitu boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama bagi kawasan berkenaan berkuat kuasa sehingga 18 Jun nanti. Dan di sepanjang tahun ini, keadaan ini masih lagi berbahaya kepada aktiviti bot-bot kecil, sukan serta rekreasi laut. Baiklah, kita teruskan dengan melihat paparan imej gema radar terkini di mana kebanyakan kawasan di semenanjung Malaysia pada pagi ini berada dalam keadaan yang cerah dan tiada hujan. Hujan kini hanya diperhatikan di sekitar kawasan pesisiran Negeri Sembilan dan juga telah pun memasuki di Negeri Melaka. Keadaan ini dijangkakan akan beransur reda dalam tempoh 2 jam sahaja lagi. Namun demikian, menjelang petang nanti, Met Malaysia menjangkakan hujan berpotensi berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan juga pantai timur semenanjung, termasuklah di bahagian timur negeri Johor. Baiklah, bagi Sabah dan juga Sarawak, keadaan cuaca kelihatan agak lembap di sekitar bahagian Kudat, Sandakan, Tawau dan juga pantai barat di negeri Sabah, termasuklah kawasan perkapalan Sulu. Dan keadaan cuaca yang agak lembap ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke awal petang nanti. Baiklah, bagi negeri Sarawak, tiada hujan yang dicerap buat masa ini. Namun demikian, menjelang petang nanti, Met Malaysia menjangkakan hujan berpotensi berlaku melibatkan bahagian pedalaman dan juga Sandakan serta Tawau di negeri Sabah dan lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga barat negeri Sarawak. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca untuk pagi ini. Sekarang kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Sekian, saya Wani Yahya. Assalamualaikum.
Pagi Malaysia. Dan pelancaran Salam Baitullah 2023. Bersama saya Munawar Azmi Dan juga bersama saya Raja Sufia Raja Arif. pada hari Jumaat 16 Jun 2023 bermula jam 8 pagi. Langsung dari Hotel Roy Chulan, Kuala Lumpur. Saksikannya di saluran Berita RTM. Dan juga di saluran TV1 Penyucian Jiwa Kemuncak Ibadah. Pertama, memang dirujuk kepada Kebahaduri Yang Maha Mulia yang di-Pertuan Agong. Dan Yang Pertuan Agong memberi pandangan supaya semua keputusan harus terikat dengan keputusan Majlis Raja-Raja Melayu. Iaitu Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung dan kelonggaran diberi di Sabah dan Sarawak. Jadi tidak timbul sama sekali soal tidak dirujuk. Pendirian kerajaan hari ini dalam keputusan Jemaah Menteri memperaku keputusan yang dibuat oleh Majlis Raja-Raja Melayu. Satu, nama Allah tidak boleh digunakan di Semenanjung Tanah Melayu. Kedua, kelonggaran diberikan dengan syarat-syarat untuk Sabah dan Sarawak. Dan inilah yang keputusan dibuat yang menyebabkan tidak ada rayuan dalam kes pentadbiran, iaitu dalam keputusan hakim, ini keputusan pentadbiran dan bukan keputusan theological. Kalau mau ekonomi berkembang, kalau mau hasil bertambah, kita kena lawan dan hapuskan perasuah-perasuah besar ini. Dan saya mau bekerja. Saya mau bekerja sama barisan dengan saya. Kita bangkit dan perang terhadap golongan yang merasuah negara ini. Kerana sudah lebih faham masalah dan derita rakyat. Selamat pagi Malaysia. Terima kasih kepada anda semua yang terus bersama dengan kami. Baiklah, kita sudah pun masuk musim haji bermakna tidak lama lagi kita akan menyambut raya haji ataupun Hari Raya Aidiladha. Jadi ibadah korban dan juga sedekah ini amat digalakkan. Jadi hari ini saya bersama dengan Datuk Ustaz Kazim Elias untuk kita bercakap mengenai sedekah kambing pengganti korban. Selamat datang, selamat pagi Malaysia. Alhamdulillah, terima kasih. Baiklah Ustaz. Ya. Mungkin apakah sebenarnya orang kata kebaikan kalau kita lakukan sedekah ataupun korban dan juga korban pada musim Hari Raya Aidiladha? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah pastinya Hari Raya Korban. Nama pun Hari Raya Korban. Cuma kita saja yang panggil Hari Raya Haji, sebenarnya Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban. Itu yang betulnya. Tapi tak apalah, Raya Haji pun okeylah. Tapi dengan sebab kita dah namakan dia Hari Raya Haji, rasa macam tak raya pula sebab tak buat haji. Jadi kita buat nama Hari Raya Korban. Dan kita letakkan pada masa itu satu tuntutan yang sangat besar dalam agama kita ialah berkorban pada masa itu. Maka apabila sebut korban, fasalli li rabbika wanhar. Allah Ta'ala menyuruh kita bersolat dan mengerjakan korban. Maka korban ini mendekatkan diri kita kepada Allah. Kemudian mendekatkan kita sesama Islam, sesama Muslim, sesama manusia dengan ibadah bersedekah. Jadi di Korban Ikhlas ni, di Yayasan Ikhlas ini, mereka menawarkan kepada kita satu, kalau tak mampu nak masuk korban. Bukan semua orang nak masuk korban, duit tak ada. Kadang-kadang 800, kadang 300, kadang 4,000 satu ekor bahagian kan, satu ekor. Maka kita menawarkan kepada masyarakat kita untuk sedekah korban kambing, sedekah kambing hanya dengan RM30 saja. Untuk kita, okey aku tak mampu nak buat korban, tapi aku nak sedekah juga sempena Hari Raya Korban, kita bagi makan orang. Inilah yang saya rasa tertarik dengan program ini, insya-Allah.
Jadi bagaimanakah cara kalau seseorang itu berminat untuk menyertai program ini? Jadi kita boleh tengok di laman web Yayasan Ikhlas, kita type saja di situ sedekah korban ataupun sedekah kambing korban. Di situ kita akan berikan maklumat dan bagaimana cara untuk pembayaran dia. Dengan hanya ringgit Malaysia RM30 saja. Kita tulis tu sedekah daging korban. Dan insya-Allah boleh kita beri makan kepada kita sasarkan di antara 16,000 hingga 24,000 orang yang akan menerima faedah daripada program sedekah daging ini. Jadi dia tak buat korban sebab mungkin dia tak mampu, dia muda lagi ke apa ke, tapi kita ajak dia supaya bersedekah. Kita nak tumpu kepada satu perkampungan orang asli di Perak, kemudian satu pusat pengajian di Sarawak. Kita akan bagikan kepada masyarakat kampung di sini macam mana mereka boleh juga walaupun tak dapat nak rasa daging korban tapi dapat buat kenduri. Adakah semua daging itu akan dibahagikan di Malaysia ataupun ada juga yang akan program ini tertumpu juga di lokasi luar negara? Ya, betul. Kalau kita lihat kami di Korban Ikhlas, kami menyasarkan kepada 4 buah negara ataupun 4 buah kawasan. Di Aceh pun kita buat, di Kemboja pun kita buat, kemudian di Patani pun kita buat, begitu juga di selatan Filipina. Jadi 4 kawasan wilayah yang di luar Malaysia ni tetap kita bantu. Sama ada daging korban yang kita buat ataupun sedekah daging, kita akan edarkan juga. Sebab itu kalau kita kata nak target 16,000 orang di Semenanjung mungkin tak nak mencapai taraf itu agak besar, tapi bila kita luaskan ke kawasan lain, insya-Allah dia boleh mencapai 16 sampai 24,000 orang tadi, insya-Allah dapat merasa sedekah daging daripada Korban Ikhlas ini. Ya, mungkin kita perlu fahamkan jugalah Ustaz. Apakah kata dari segi syariat Islam, manfaatnya seseorang yang bersedekah itu jika dibandingkan dengan korban. Pada waktu ketika yang contoh saya tidak mampu untuk berkorban dari segi keuangan tadi, tetapi saya memilih untuk bersedekah. Dari segi syariat Islam itu bagaimana? Yang pertama, sedekah itu menghapuskan dosa. Yang kedua, sedekah itu memanjangkan umur. Yang ketiga, sedekah itu Allah Ta'ala jamin akan digantikan dengan yang lain. Ma naqasat sadaqatu min mal, tidak akan berkurang harta orang-orang yang bersedekah. Kemudian ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu, apa yang kamu sedekahkan, apa yang kamu belanjakan pada jalan Allah, Allah Taala akan ganti. Jadi kalau Allah jamin, okey ya. Kalau saya jamin, betul ya, tak boleh berjaya. Tapi kalau Allah jamin, sebab tu Yayasan Ikhlas ni saya rasa dia membawa kepada kita bukan semua orang yang mampu berkorban. Sebab ada satu bahagian kalau luar negara 300, 400 setengah, ada yang dalam negeri 800, 850, satu bahagian kalau seekor pula hampir 6,000. Kalau begitu bila nak mampu Ustaz? Jadi kita buat satu sedekah. Yayasan Ikhlas menganjurkan satu sedekah daging saja. Bagi sebanyak RM30, kami akan uruskan masaknya, edaran makan. Walaupun kita tak buat korban, tapi kita bersedekah, itu pun dah dituntut. Sebab Nabi sebut kepada kita 4 benda ni membolehkan kita beroleh syurga. Yang pertamanya afsus salam, sebarkan salam. Yang keduanya wa'it'ut am, hendaklah kita bagi makan kepada orang lain. Wasilul arham, hendaklah kita sambung silaturahim dan bangun sembahyang malam. Jadi 4 benda ni 2 telah kita buat. Yang pertama bagi orang makan, yang keduanya dengan sedekah daging ini kita menyambung silaturahim. Jadi adakah seseorang itu boleh bersedekah menggunakan program ini dengan cara mewakilkan seseorang? Contohnya saya saya ada 4 orang, saya nak 4 orang buat atas nama dia orang lah. Boleh ke macam mana? Boleh. Macam kita buat atas nama mak kita, buat nama ayah kita kan. Buat ni aku nama mak satu, nama ayah satu, nama isteri ke wakil. Boleh, tak ada masalah. Cuma kalau kita nak buat korban saja, kena minta izin dia orang. Misalnya mak, saya nak buat korban atas nama mak tahu, saya sponsor untuk mak. Maka mak kata silakan. Yang tu tak apa. Tapi kalau bab sedekah macam ini, macam yang Yayasan Ikhlas buat sekarang, tak apa. Ini untuk lama kita niat saja sedekah boleh. Sampai insya-Allah. Jadi bila bermulanya dan sehingga bila program ini akan berlangsung? Benda ini akan berlangsung sepanjang tahun kita buat. Yayasan Ikhlas ni dia bantu masyarakat di Malaysia ni dah beberapa tahun dah, masuk 9 tahun dah. Jadi macam-macam
rumah orang, perkampungan orang asli, kita pergi ke pedalaman Sabah dan Sarawak, kita pergi. Bukan hanya waktu musim korban ni saja yang kita buat sedekah daging ni, sedekah memberi makan ini sepanjang tahun. Tetapi sempena dengan musim haji, sempena dengan bulan Zulhijjah, kami menggerakkan lagi masyarakat kita untuk waktu inilah kita yang nak besar sebab nak ambil ganjaran fadilat bersedekah di antara 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu adalah waktu hari yang paling besar mulianya di sisi Allah. Jadi kalau kita nak buat sedekah tu 1 sampai 10 Zulhijjah tu paling dituntut. Jadi kalau boleh tuan-tuan dan puan-puan dan penonton yang saya hormati, inilah peluang untuk kita bersedekah pada musim haji bulan Zulhijjah ini. Mudah-mudahan Allah terima, Allah berikan ganjaran besar, pahala yang berlipat kali ganda kepada kita. Jadi nombor telefon tertera di kaca TV anda kalau berminat untuk menyertai program ini di bawah Yayasan Ikhlas, dan juga ini nombor akaunnya bagaimana maksudnya? Ya, maknanya ditransfer ke akaun. Sekarang transfer je senang. Mudah. Pagi-pagi saya buat. QR code ada. QR code pun ada kan. Kemudian kita buat reference kita iaitu sedekah daging, insya-Allah. Itulah nombor dia. Masukkan saja nama kita apa semua, tujuan dia apa, sedekah daging. Insya-Allah kami akan uruskan. Di peringkat Yayasan Ikhlas, jangkaan untuk tahun ini bagaimana? Kita sasarkan tadi paling rendah pun kita sasarkan untuk sampai matlamat kita 16,000 penerima. 16,000 penerima. 16,000 orang penerima yang akan dapat faedah daripada sedekah daging. Berapa ekor kambing tu agak-agak? Saya tak berani nak jangka lah kan, sebab seekor kambing boleh makan 40 orang. Jadi nisbahnya begitulah. Kalau kata kambing tu agak ni, kita akan buat lembu juga. Ini antara klip-klip yang kita paparkan kepada penonton. Ini antara program yang telah pun dilaksanakan pada tahun. Ia sepanjang tahun. Ini yang kita buat di perkampungan orang asli. Kita utamakan di Semenanjung, di perkampungan orang asli. Kalau di Sabah dan Sarawak tu kita masuk ke kawasan pedalaman. Kita sediakan telaga, sediakan bekalan air untuk diorang. Kita juga buat rumah, kita juga buat surau dan sekolah-sekolah untuk mereka belajar di kawasan ini. Yang paling saya tersentuh hati ialah kita cari telaga, buat telaga tiup untuk diorang. Jadi satu kampung dapat merasai bagaimana air daripada untuk kegunaan mereka. Air bersih untuk kegunaan mereka. Jadi mungkinlah sedikit juga Ustaz boleh selitkan dengan program korban yang dijalankan di bawah Yayasan Ikhlas dalam masa yang kita ada ini. Alhamdulillah, korban kita dah buat daripada 9 tahun yang lepas. Dan berapa ribu ekor pun dah banyak. Maknanya korban Ikhlas, korban Yayasan Ikhlas ni dah biasa sangat dah. Dah selalu sangat dah. Dan saya rasa Yayasan Ikhlas satu yayasan yang alhamdulillah dipercayai oleh masyarakat. Jadi kalau tuan-tuan nak buat korban dengan kami, masuk kepada Korban Ikhlas. Dan kalau nak bersedekah dengan sedekah daging tadi, boleh layari Yayasan Ikhlas, insya-Allah. Jadi kami akan uruskan. Segala perbincangan juga boleh dapatkan maklumat di Telegram Yayasan Ikhlas. Betul, di Telegram. Jadi ini maklumat yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Anda boleh lawati laman sesawang www.sedekahdaging.com dan juga nombor telefon hotline dan juga nombor telefon HQ, dan juga anda boleh layari Facebook Yayasan Ikhlas, dan juga ada juga Twitter, Telegram Yayasan Ikhlas Malaysia. Jadi di situ banyak akan dikongsikan juga maklumat-maklumat yang berkaitan dengan sedekah sebagai pengganti korban ini, antara program yang dijalankan di bawah Yayasan Ikhlas. Betul. Jadi sudah pun kita tak berapa lama lagi untuk kita menyambut Raya Haji dan musim haji ini. Sehingga kini bagaimanakah sambutannya, Ustaz? Alhamdulillah, bersama dengan kita ni saya rasa daripada mulut ke mulut. Maknanya kita dah biasa dengan Yayasan Ikhlas daripada dulu lagi nak buat sedekah korban, sedekah daging dan sebagainya. Saya rasa benda itu berterusan. Alhamdulillah. Okey, jadi kepercayaan pada pihak yayasan lah. Jadi kalau anda berminat, anda boleh hubungi nombor telefon yang tertera di kaca TV anda untuk menyertai sedekah kambing pengganti korban di bawah Yayasan Ikhlas. Betul. Terima kasih banyak-banyak kepada Datuk Ustaz Kazim Alias. Alhamdulillah. Kerana sudi bersama dengan kita semua untuk berkongsi berkenaan dengan sedekah kambing pengganti korban. Baiklah, kita berehat seketika. Selepas ini kita nak tengok apakah aktiviti seni dan budaya di bawah Kerajaan Negeri Selangor dan apakah yang kita boleh lakukan di Negeri Selangor ini